Hai, saya Siti Kamaria. Saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni Siti. Kita akan berimajinasi, mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni Siti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita ke segmen Seni Siti dan hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana untuk melukis lautan. Dan kelas ini adalah kesinambungan daripada kelas-kelas kita yang sebelum ini di mana kita belajar menggunakan berus, mengenali bahan, jenis-jenis warna dan canvas dan teknik-teknik asas dalam melukis seperti rule of third dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak aplikasikan semua yang kita pelajari sebelum ini di content.my dan sebelum tu saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu saya untuk share video ni dengan kawan-kawan supaya ramai lagi dapat menonton apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan kita ada pelbagai teknik yang kita boleh gunakan untuk melukis lautan. Sebelum ni saya ada kongsi yang mana kita menggunakan jari untuk demo melukis dan ada juga di mana seperti yang saya tunjuk di depan ni kita menggunakan catatan air untuk mencipta efek sebegini, efek lautan juga, efek air. Hari ini kita akan menggunakan media catatan akrilik dan media akrilik ni antara medium kesukaan saya lah, kegemaran saya di mana saya banyak menggunakan tangan dan jari dan juga melukis secara abstract expressionism. Hari ini kita akan menggunakan teknik yang menggunakan berus lah dan saya ada bawa beberapa berus dan seperti kelas pengenalan sebelum ni di mana saya tunjukkan apa nama jenis berus macam contoh ni berus filbert, ni berus lepi atau flat brush dan sebagainya. Hari ini kita akan menggunakan kesemua jenis berus yang saya pernah perkenalkan sebelum ini. Dan di depan saya ni ada canvas bersaiz 12x12 inci ataupun 1x1 kaki dan canvas ni canvas board ni boleh didapati di kedai melukis dan kita akan mulakan dengan membuat background ataupun lapisan yang pertama dan saya harap dah sedia bahan-bahan berada di depan tuan-tuan dan puan-puan. Saya menggunakan catatan akrilik. Hari ini saya menggunakan campuran di antara golden acrylic dan juga atelier. Antara jenama yang selalu saya gunakan dan sebelum ni saya pernah juga buat sesi di mana kita bandingkan antara akrilik mahal dan akrilik murah. Dan jadi kalau nak tonton episod-episod sebelum ni yang sudah ada 6 episod sebelumnya, boleh pergi ke content.my untuk kita menonton siri-siri yang sebelum ini. Okey. Sebelum kita mula, kita kalau semua ingat tentang rule of third yang pernah kita pelajari sebelum ni, di mana kita membahagikan canvas kita kepada 3 bahagian yang hampir sama bahagian dia untuk kita bahagikan kepada 3 dan ini untuk memastikan kita ada focal point yang sesuai dan kita akan mulakan sebentar lagi lah dan setelah kita bahagikan pada 3, cepat sekali kita bahagikan situ. Benda yang pertama saya nak buat adalah saya nak warnakan bahagian lapisan yang pertama ataupun backdropnya. Jadi apa yang saya buat sini, saya akan campurkan. Warna yang saya gunakan adalah warna yang cair sebagai lapisan yang pertama yang menggunakan cerulean blue. Cerulean blue ni adalah warna yang selalu kita gunakan untuk langit lah. Dan lapisan pertama selalunya sangat nipis dan untuk kita just prep the canvas. Saya menggunakan flat brush bersaiz 12 di sini. Dan saiz 12 ni untuk mudah saya gunakan kerana ruang canvas yang kita nak gunakan, kita nak coverage yang luas. Jadi saya gunakan berus yang bersaiz lebih besar. Dan sebegitunya apabila kita mula melukis, kita guna berus yang saiz lebih besar supaya untuk pastikan coverage kita tu smooth lah. Dan kita boleh cepat untuk menyiapkannya. Saya juga menambahkan sedikit air. Kerana lapisan pertama ni kita tak buat pekat. Kita buat warna dia cair. Apa yang artis selalu panggil prep the canvas. Untuk pastikan canvas tu ada satu lapisan.
yang asas di atas ni. Okey. Itu lapisan yang pertama lah. Dan lapisan yang di bawah ini adalah bahagian di mana saya akan menggunakan warna yellow ochre, dan ini adalah bahagian yang lapisan yang di mana kita mewarnakan pasir kita. Dan sebelum tu saya pastikan saya sudah bersihkan berus saya sebelum kita menukar warna daripada warna biru kepada warna lain. Kita perlu pastikan berus kita tu telah dibersihkan. Again, ni kita punya lapisan pertama ataupun first layer. Jadi warna yang saya gunakan adalah cair sahaja. Saya akan menambah detailing kepada pasir dan juga lautan tadi. Okey. Selesai lapisan yang pertama kita. Kita lihat very straightforward. Kita cuma warnakan warna asas yang kita akan gunakan, dan kita blot bahagian langit, bahagian lautan dan juga bahagian pasir yang kita bahagikan kepada kita. Yang berus yang saya gunakan adalah flat brush bersaiz 12. Okey, letak dekat seterusnya apabila kita dah selesai bahagian yang kita nak warnakan langit tu, seterusnya adalah bahagian yang kita nak buat adalah bahagian detailing kepada langit tersebut. Dan di sini saya mencampurkan sedikit warna putih. Nanti saya letak di atas palette saya ni. Dan saya mengambil filbert brush bersaiz 10 besar, dan kita boleh tengok ni tangkai dia panjang, ni dipanggil filbert brush long handle. Dan ada artis suka menggunakan long handle akrilik contohnya kerana dianya memberi sedikit lebih kontrol dan tangan kita tidak mudah terkena cat apabila kita menggunakan canvas yang besar. Ada juga artis yang suka menggunakan flat handle macam ni, maksudnya tangkai pendek. Jadi dia terpulang kepada keselesaan masing-masing. Jadi saya cuma kongsikan apa yang ada di luar sana untuk tuan-tuan dan perempuan atau adik-adik membuat pilihan yang terbaik untuk keselesaan diri. Jadi seterusnya saya akan tambah lagi detailing kepada langit, dan saya membuat campuran cerulean blue dan juga putih, dan saya menambah lagi satu lapisan. Dan saya selalu kongsi apabila kita menggunakan berus mewarnakan langit sebagainya seperti kita menari. Jadi gently, secara lembut sahaja saya manja-manja je saya membuat lapisan langit di atas canvas saya ni. Lembut-lembut saja saya selalu menceritakan dengan student saya yang ini macam kita menari, like dancing. Jadi tak perlu tergesa-gesa juga apabila kita melukis. Selalu ada yang daripada kita yang nak cepat siap ya. Bila kita nak cepat siap, kita rush kita punya painting process. Jangan begitu. Melukis ni perlu kita enjoy, kita buat pelan-pelan, kita take our time dengan buat secawan kopi, secawan teh dekat sebelah, dan kita sambil kita menikmati masa lapang kita tu, kita buat perlahan-lahan. Dan kita macam ni boleh saya dengar dia punya bunyi berus tu, dan bagi saya bunyi berus tu sendiri adalah satu terapi diri. Bunyi berus di atas canvas tu, dan saya juga mencampurkan putih tu dan saya blendkan sehingga dia menampakkan satu lapisan langit yang kita boleh lihat kalau di tepi laut tu. Langit tu sendiri pun nampak sangat menenangkan, betul. Macam ni kita dengan kita setiap lapisan tu kita buat, dia akan nampak macam cotton candy. Jadi campuran warna kita tu pun kita buat secara lembut-lembut supaya dia nampak macam cotton candy kat situ. Dan air yang saya gunakan pun tak begitu banyak. Dia hampir kepada dry brushing teknik, dan awan pun macam ada berbagai jenis awan dia kan. Jadi macam ni ada yang kita boleh buat awan virus, awan cumulonimbus yang bulat-bulat tu. Jadi terpulang. Jadi macam ni hari ni kita buat awan yang kita boleh bayangkan angin sepul-sepul bahasa. Tenang saja langit pada petang ni. Jadi itu yang kita bayangkan dalam waktu kita berimajinasi tu, kita membayangkan langit yang sebegitu, kita terjemahkan bayangan kita dan imajinasi kita ke atas canvas kita. Jadi ini pun kita hampir selesai kita punya langit. Ini adalah lapisan kedua
bagi langit kita boleh nampak tekstur dekat situ, ada tekstur yang lembut, dan ada awan-awan background yang biru, dan kita boleh nampak ada movement kat situ, movement angin yang boleh kita bayangkan, dan langit yang cerah di tepi pantai. Jadi kita boleh dah nampak tekstur dia kat situ. Ni adalah lapisan kedua. Dan teknik melukis ni, sama ada gunakan catatan air, watercolor ataupun akrilik, yang penting yang adalah teknik layering ataupun lapisan-lapisan yang kita gunakan. Jadi setiap lapisan tu contribute kepada depth ataupun kedalaman feeling kepada lukisan tersebut. Dan ni tak semestinya kita menggunakan akrilik saja. Dia termasuklah kita menggunakan catatan air dan juga cat minyak. Jadi kita dapat ni lapisan kedua. Jadi kita tunggu dia kering dan kita tukar kepada berus flat brush kita tadi. Kita menggunakan flat brush size 12 tadi, dan saya akan tukar kepada flat brush yang size yang lebih kecil. Di sini saya ada flat brush size 6. Okey, lebih kecil yang dan ni menggunakan animal fur. Jadi yang tadi tu saya menggunakan sintetik. Jadi kita nak tengok apa perbezaannya. Dan saya mulakan dengan melukis horizon, di mana kalau kita biasa melihat lautan, kita akan melihat satu lapisan di mana lapisan tersebut adalah lapisan yang paling gelap di penghujung lautan tu. Macam ni saya lukis ni adalah horizon kita. Dan sentiasa mulakan dengan horizon. Dan ramai yang tanya kenapa horizon warnanya paling gelap, kerana bahagian tersebut juga adalah yang mungkin bahagian yang tidak terkena dengan cahaya. Ada satu lapisan yang menjadi bayang, dan horizon tu selalunya adalah bahagian yang paling jauh yang mata kita boleh terjangkau oleh mata kita, yang kita boleh nampak dan kita boleh bayangkan. Ini yang kita cuba lukis kat sini, iaitu horizon. Horizon ni selalu kalau pencinta lautan dia akan memberikan sedikit harapan, sebab bila kita menampak horizon, maksud kita tahu struggle kita tu, perjalanan hidup kita tu ada penghujungnya. Itu yang selalu diungkapkan lah. Jadi pandangan horizon ni satu pandangan yang orang kata romantik jugalah apabila kita melihat lautan tersebut. Dan saya juga daripada horizon tu, saya juga membayangkan ada cahaya yang reflected, dicerminkan di atas laut tersebut. Dan jadi cahaya tersebut saya ungkapkan dengan lapisan yang berwarna putih. Jadi saya campurkan dengan warna yang lebih terang di situ. Apabila kita mewarnakan lautan tu ada berbagai lapisan, kan, ada yang lapisan yang lebih dalam, walaupun kita lihat daripada jauh lautan tersebut macam air je, tapi air yang berkocak tu menghasilkan pelbagai bentuk water reflection. Itu yang kita cuba capture di sini, water reflection. Dan bayangan air yang kita boleh lihat kat sini, saya ada mewarnakan bahagian yang gelap, bahagian terang di mana ada sedikit warna-warna putih di atasnya, dan ombak. Walaupun langit sedang cerah di sini, dia masih ada lapisan di mana ombak tu bergerak, dan itu yang kita bayangkan dan kita cuba terjemahkan di sini. Jadi dia akan create depth ataupun kedalaman bagi lukisan ni. Dia boleh nampak warna yang terang, warna yang gelap. Warna yang gelap tu, dan walaupun di air juga menunjukkan bayang. Macam ke sini, bila kita letak warna yang lebih gelap di sini, ianya adalah bayang kepada kucakan air tersebut. Kalau puan-puan boleh nampak ni, bahagian ni saya buatkan gelap, tapi di bahagian atasnya, di bawahnya juga ada warna yang lebih terang. Maksudnya kat situ ada cahaya yang terkena padanya. Jadi, dan air ni kita tengok sini, saya bukan guna warna biru saja, saya menggunakan warna hijau kat sini dan warna turquoise. Ada berbagai lapisan warna dia yang menunjukkan warna dia bukannya warna biru sahaja. Lautan ni dia sangat rich dengan
warna yang pelbagai warna. Biru tu mungkin pada bahagian horizon sahaja. Apa yang saya buat sini dengan menggunakan flat brush ataupun berus lepir, saya mencipta tekstur kepada lapisan air ni. Nampak warna yang horizon yang kita buat di sini, yang warna bahagian yang paling gelap. Okey. Dan kita teruskan ke bahagian yang lebih bawah dan kita blend dan kita campurkan warna tersebut sehingga menjadi mesra. Macam saya cakap tadi, lautan ni dia ada pelbagai lapisan warna dia. Ada yang bahagian yang berwarna biru, ada yang warna hijau lagi, especially kalau laut-laut di bahagian Tioman, laut dalam, warnanya lebih banyak ke arah kehijauan, turquoise dan sebagainya. Memang bila melukis lautan ni memang boleh rasakan ada satu ketenangan lah dalam hati dan jiwa kan, bila kita lagi, especially bila kita take our time untuk melukis, kita tak rush proses melukis tersebut. Boleh lihat kat sini ya, bila kita blending tu dia macam saya kata tadi, seperti kita menarikan berus kita di atas canvas, kiri kanan dan kita cuba blend. Saya blend di sini adalah warna turquoise. Saya ambil tadi warna turquoise dan warna Russian blue hue, putih, dan juga warna cerulean blue. Itu yang untuk kita dapatkan depth atau kedalaman laut yang kita cuba lukiskan. Penting apabila kita melukis air, kita perlu ingat air ni mempunyai teksturnya. Dia bergerak, dia adalah sesuatu yang hidup. Jadi kita perlu pastikan tekstur tersebut wujud bila kita melukis untuk menjadikan dia nampak lebih hidup. Bila kita cuba campurkan warna tu supaya dia lebih mesra. Dan kebanyakan masanya macam ni saya melukis menggunakan imajinasi berdasarkan pemerhatian saya pada laut. Dan apabila kita banyak melukis sesuatu subjek tu, kita akan create muscle memory, ingatan terhadap objek tersebut. Bahagian hujung ni kita tambahkan lebih banyak putih sebab dia ada lebih, kita bayangkan ada banyak cahaya, lapisan cahaya yang sampai ke bahagian laut hadapan ni. Okay.
bahagian hujung ni dia yang paling dekat dengan ombak ni, warna dia akan lebih gelap juga, kerana di situ juga terdapat satu bayang-bayang sebelum laut tersebut memecah pantai. Jadi dia ada bayang-bayang dia tersendiri. Again, ni berdasarkan pemerhatian saya lah. Jadi melukis ni bagi saya memang adalah satu terapi lah yang sangat cukup menenangkan. Tambahkan lagi. Dan saya sekarang menukar kepada filbert brush apabila saya nak buat detailing kepada ombak tu. Saya menggunakan berus filbert. Ada setengah efek yang ingin saya capai menggunakan filbert synthetic brush. Dan di bahagian bawah-bawah laut ni, saya bayangkan warna dia akan lebih terang. Nampak kat situ warna tekstur dan warna birunya yang sudah selesai kita buat. Dan daripada sini ni kita sudah mendapatkan apa yang kita panggil kita punya second layer. Second layer ni penting untuk kita dapatkan tekstur ataupun bentuk asas apa yang kita nak detailkan kemudian. Okey, nampak dah bentuk-bentuk yang kita nakkan. Kita boleh juga buat tekstur asas, contohnya bayang kita nak buat di sini. Okey, kita boleh nampak dah tekstur asasnya yang kita akan detailkan sebentar lagi. Okey, itu adalah lapisan kedua apabila kita melukis. Okey, seterusnya apa yang kita nak buat adalah kita nak detailkan lagi bahagian lautan yang kita dah lukis tu, untuk kita bagi sedikit bentuk kepada pencahayaan kepada pergerakan air, ombak dan juga lautan dan cahaya di mana cahaya terkena pada air tu. Dan saya menggunakan dagger brush kat sini bersaiz 1/2 inci. Dan dagger brush ni dia bentuk sebegini. Ada juga dagger brush yang saya buat sendiri di mana flat brush yang saya potong di hujungnya. Ini orang kata dia punya hack lah, artist hack untuk dapatkan efek yang baik tapi menggunakan berus yang flat brush. Jadi puan boleh beli, tuan-tuan puan boleh beli berus yang murah RM1.30 dan potong separuh untuk menjadikan dagger brush. Tapi ni adalah dagger brush yang telah siap terjual, dan ini adalah dagger brush Neptune yang menggunakan juga sintetik. Jadi saya menggunakan air yang sedikit saja. Daripada sini saya ambil warna putih dan saya inginkan memberi sedikit tekstur lah kepada lukisannya. Mana ada bahagian-bahagian yang kita akan warnakan sedikit putih, di mana ianya adalah di mana cahaya terkena kepada air, permukaan air yang kita warnakan putih. Berhati-hati menggunakan hujung berus je. Kita create bentuk seperti ombak-ombak yang kecil yang
kita boleh nampak dari jauh pergerakan ombak. Walaupun sedikit pergerakan tersebut, dia akan membentuk kocakan air. Kocakan air itu yang kita cuba lukiskan menggunakan berus ni. Tiger brush tadi seperti yang saya kata tadi. Dan detailing tu dia berdasarkan waktu lah. Kalau waktu tu mungkin ada lagi banyak kocakan air, mungkin hari tengah bergelora, jadi kocakan air tu pun bertambah banyak. Tapi saya membayangkan yang ni hari yang tenang di lautan yang tidak terlalu bergelora, jadi ombak yang memecah pantai dan juga kocakan air tu pun manja-manja je kita letak. Nampak kat sini lagi detailing dia. Saya juga nak bagi contoh kalau saya menggunakan berus yang murah tadi tu, yang saya potong bagi dua, ada perbezaan tak? Kita boleh cuba tengok. Sejujurnya bagi saya tidak banyak perbezaan lah. Yang penting kita tahu di mana letak duduknya bayang tersebut, ombak tersebut. Lautan kita ni dah menampakkan sifatnya, lautannya, ada bentuknya. Okey. Seperti itu kan. Jadi seterusnya kita bila kita dah buat second layer untuk lautan kita ni, kita juga boleh buat second layer untuk langit kita. Dan saya akan menggunakan silver brush di sini, size 6. Boleh nampak ni untuk kita buat detailing kepada langit kita. Kita cuba buat awan. Apa yang saya buat ni, saya buat bentuk-bentuk seperti bulatan untuk membayangkan langit kita yang mempunyai awan yang bergerak seperti cotton candy, seperti kapas. Cukup menenangkan kita menggunakan apa kita panggil dry brushing technique. Okey, maksudnya berus yang saya gunakan ni adalah lembap sahaja, dia tidak terlalu basah, dan saya menggunakan heavy body acrylic untuk mendapatkan tekstur cotton candy langit yang seperti kapas ni. Boleh nampak kan tekstur langit seperti kapas tu. Saya menggunakan berus 6, berus filbert bersaiz 6. Kita juga boleh membentuk langit ni menggunakan jari, menggunakan ibu jari, dan saya juga biasa menggunakan jari untuk beri tekstur kepada langit. Dia pun pernah menjadi juga. Second layer kita untuk langit tadi. Dan kita boleh lihat langit tersebut, bayangnya. Dan di mana yang ada banyak cahaya yang terkena pada langit tu, dia akan lebih pekat putihnya.
nampak seperti apa yang kita panggil, saya kata tadi, seperti cotton candy pun. Kapas, gula-gula kapas cukup menenangkan saya walaupun melukisnya, walaupun melihatnya. Dan di bahagian bawah masih lagi menggunakan teknik dry brushing, saya menambahkan cerulean blue kerana di situ juga adalah bayang-bayang kepada langit yang kita lukis tadi tu. Boleh nampak kan bayang-bayangnya? Supaya dia nampak lebih kedalaman kepada langit tersebut, kita perlu tambah bayang kepada awan tersebut. Yang saya cuba buat di sini. Tambah lagi sedikit lagi putih, masih lagi menggunakan filbert brush bersaiz 6. Saya juga mendetailkan lagi langit, dan ini adalah lapisan kita yang ketiga, lapisan yang lebih detail. Nampak langit kita yang sudah mula terselah bentuknya di situ ya. Awan kita yang sudah mendapat bentuk seperti awan. Saya harap perempuan boleh nampak bahagian yang ada banyak cahaya, awan tersebut yang warna putihnya lebih menyela di situ. Okey, dan kita dah selesai satu bahagian, iaitu bahagian awan, dan kita boleh detailkan awan tu lagi bergantung kepada kehendak masing-masing, bergantung juga pada waktu cuaca dan hari. Adakah hari tersebut hari yang banyak cahaya, banyak awan ataupun mendung. Saya membayangkan satu hari yang sangat cerah, langit yang cerah, yang memang hari yang best untuk berada di tepi pantai. Kita boleh dengar deruan ombak. Satu situasi yang sangat menenangkan, kita boleh bayangkan tu. Jadi ini adalah apa yang saya bayangkan cuaca pada hari tersebut. Dan seterusnya kita akan detailkan sedikit lagi bahagian laut tadi. Dan saya akan menggunakan berus yang lebih kecil. Jadi bila kita buat detailing, berus kita pun bertambah kecil. Saya menggunakan round brush bersaiz 6 di sini. Dan saya akan detailkan lagi bahagian lautan kita. Dan saya akan menambah lagi tekstur, detailkan ke air tadi, ombak tadi, supaya dia nampak lebih real. Cahaya, dan banyak cahaya, apatah lagi pada waktu tengah hari bila kita laut sangat panas ya. Dan waktu tu adalah kita boleh nampak pencahayaannya di atas permukaan air. Itu yang saya cuba buat menggunakan warna putih, dan saya blend dengan warna sedia ada yang daripada lapisan kedua tadi. Sebab tu apabila kita melukis dengan banyak lapisan. Lapisan-lapisan tersebutlah yang mencipta satu feeling di mana lukisan tu nampak seperti hidup. Jadi lapisan tersebut itulah yang kita perlu buat dengan penuh perasaan lah, dengan penuh konsentrasi untuk dapatkan bayangnya, cahayanya, semangatnya. Jadi nampak saja lautan tu macam satu dimensi kan, tapi ada banyak detail-detail dia yang kita boleh masukkan dalam setiap lapisan. Jadi apabila kita masuk lapisan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, ini adalah lapisan di mana kita mendetailkan, memberi roh kepada lukisan kita tu dengan detail-detailnya. Dan air tu kadang-kadang apabila kita lihat, dia bukan satu dimensi saja, dia ada banyak detail dia. Jadi melukis melalui pemerhatian tu adalah memang sangat diperlukan sebagai seorang artis. Dan daripada pemerhatian kita tu, kita boleh campurkan juga
feeling kita, perasaan kita, ilham kita apabila kita melihat sesuatu objek tu. Itu yang menjadikan lukisan kita insya-Allah hiduplah. Kita melukis dengan daripada mata hati, daripada mata kasar yang kita lihat dengan pemerhatian kita, dan kita campur dengan mata hati kita. Saya harap dan detailing ni memang banyak yang kita boleh buat ya. Bila kita buat lapisan ketiga ni, banyak lapisan yang kita boleh tambah. Dia bergantung kepada berapa banyak masa kita ada dan kesanggupan kita untuk kita memberi banyak lagi bentuk-bentuk detail kepada lukisan kita. Kita juga boleh kembali kepada flat brush tadi tu ataupun brush lain untuk menambah detail yang lebih besar. Contohnya macam ni, macam kita membayangkan air tu berkocak contohnya dengan lebih keras. Jadi kita boleh menggunakan brush yang lebih besar untuk mencipta bentuk ataupun kocakan air tersebut. Macam seperti yang saya cakap tadi tu, detailing ni memang boleh ambil masa lama. Dan apabila saya mendetailkan ni, saya menggunakan dry brushing technique untuk memastikan saya boleh capture detailing tersebut dengan warna yang lebih hidup. Dan ombak ni bila dia bergerak mengikut masa, dan kita perlu alert dengan pemerhatian kita, dan campuran warna tu apabila kita menggunakan dry brushing, campuran warna tu pun akan lebih nampak, lebih hidup, lebih vibrant ya. Tapi ini kita gunakan teknik ini apabila kita dah capai lapisan yang seterusnya lah, macam ni lapisan ketiga, lapisan keempat, yang kita cipta lebih banyak detailing. Jadi saya membayangkan ada ripples kat situ, ombak kecil kat situ, dan sebelum dia sampai ke pantai dia berombak di situ. Dan seterusnya adalah untuk kita buat bahagian kita yang ketiga, iaitu bahagian pasir, dan di mana kita juga mendetailkan ombak yang sampai ke pantai. Dan brush yang saya gunakan adalah brush yang lebih kecil, iaitu round brush size 6 ni. Kita cuba ikut tekstur. Jadi kita menggunakan teknik di mana kita menggunakan berus untuk kita hasilkan tekstur ombak ni. Dia ada pelbagai cara macam saya pernah kongsikan sebelum ni. Kita boleh guna teknik melukis dengan tangan, ataupun kita gunakan berus. Dan ombak ni bila dia sampai ke pantai daripada lautan tu, memang kita boleh dengar lah. Macam saya kalau melukis, saya boleh bayangkan desiran ombak tu macam pantai tu, dan memang kita perlu bayangkan. Dan dia juga akan create texture dengan laut tu. Maksudnya ada bahagian laut yang akan menyerap ombak tersebut, dan ada juga bayang air tersebut yang sampai ke lautan. Bayang tu yang saya cuba buat di sini sebagai satu lapisan pertama. Ada
ada masih. Jadi apa yang saya buat ke sini menggunakan teknik glazing, di mana saya mewarnakan satu lapisan di atas bawah underpainting yang berwarna yellow ochre yang saya buat tadi tu. Tapi warnanya sangat cair sebab di bawah lapisan tu ada lapisan pasir sebelum di atasnya mempunyai lapisan ombak. Jadi warna dia hampir transparent macam saya kongsi tadi tu. Dan saya juga mengambil lagi berus bersaiz 4 kali lebih kecil, masih lagi round brush, mana saya letakkan warna lebih lagi warna putih. Saya cipta detail kepada ombak tadi tu. Ombak tadi tu ni dah lapisan ketiga, keempat, kelima, mana ombak kita tu ada detailing dia. Bentuk dia, buihnya, itu yang kita cuba buat di sini. Bila kita sampai ke lapisan-lapisan seterusnya, dan di lapisan buih tu ada bayangnya juga. Kita akan kongsi tadi nanti bila detailing kita buat, detailing kepada bayang tersebut. Dan ombak ni dia pun macam ada alurannya, pergerakan air dia. Itu yang kita kena capture juga. Dan lagi detail kita buat sesuatu tu, lagi hidup dia akan nampak kan. Jadi, dan semuanya bermula daripada pemerhatian kita lah kepada tekstur ombak tersebut. First layer kita, dan kita akan gunakan berus yang lebih kecil lagi. Tadi saya gunakan saiz 4, saya terus ubah ke saiz 1 untuk saya dapatkan lagi banyak detail yang lebih kecil-kecil lagi. Detailing ni yang sebenarnya kalau kita dalam konteks artis melukis, detailing ni boleh mengambil berjam-jam atau berminggu masa lamanya. Dia bergantung kepada berapa banyak masa yang kita nak gunakan untuk detailing tersebut. Dan macam saya cakap tadi tu, ada juga satu teknik di mana kita menggunakan jari. Okay, saya nak tunjuk tadi, ombak yang kita buat tadi tu, menggunakan warna putih tadi tu, kita boleh juga gunakan jari kita untuk create tekstur ombak yang memecah pantai tadi. Saya tunjuk di sini, di bahagian-bahagian hujung. Itu pun adalah satu teknik juga, sama juga macam langit tadi tu, boleh kita juga gunakan jari kita. Untuk kita tambah detailing dia kan. Okay, itu adalah salah satu caranya lah. Kita juga boleh mix tadi ya, dengan teknik menggunakan jari dan juga menggunakan berus. Kita boleh nampak dekat situ bayang dia, bayang daripada lautan tu sudah mula kelihatan kan. Dan detailing seterusnya adalah menggunakan teknik di mana kita menambahkan bayang kepada ombak tersebut. Dan bayang ni adalah warna yang lebih gelap daripada warna macam di celah-celah air tersebut, mana warnanya mungkin jadi bertambah gelap dan ombak tersebut mula surut lagi kembali ke pantai. Jadi bahagian situ akan menjadi sedikit
gelap dan berbayang. Jadi itu yang pemerhatian yang kita perlu capture apabila kita melukis. Dan ombak ni mungkin kita nampak simple je, ombak sesuatu yang warna putih, tetapi bila kita membuat satu pemerhatian dalam seni lukis ni, kita akan tahu ombak tu ada berbagai lapisan layer dia yang kita boleh beri roh, beri nyawa dengan detail kita. Jadi painting by observation ni apa yang kita panggil, ataupun ada artis yang panggil plein air, di mana kita melukis di luar, memang sesuatu yang sangat enjoyable. Kita boleh lihat sendiri lapisan-lapisan di hadapan kita, lautan tersebut, dan kita memberikan nyawa, roh kepada lukisan tu dengan menambahkan menghargai ciptaan Tuhan, ciptaan Allah SWT, dan kita terjemahkan di atas canvas kita. Saya beri dia peluang untuk kita nampakkan dia seperti hidup di dalam canvas kita. Dan detailing tu paling best bila kita berada di depan pantai tu sendiri. Sebab tu saya memang sangat enjoy bila dapat peluang pergi pantai, melukis. Kadang tak payah pergi jauh, saya pergi ke Port Dickson dan duduk sorang-sorang tepi pantai dengan saya punya canvas, dengan dewan ombak. Itu sebenarnya bagi saya adalah satu percutian yang terbaik, yang saya paling enjoy lah, yang orang kata priceless untuk saya apabila saya mula melukis ni. Kadang-kadang tak payah pergi jauh pun untuk saya enjoy pemandangan tersebut. Bagi saya apa yang dah ada di Malaysia ni, memang banyak pantai-pantai kita yang sangat cantik, yang mempunyai banyak tarikan tersendiri, dan air yang biru, tenang. Jadi saya melukis ni pun adalah satu cara untuk saya macam untuk promote. Contoh di Terengganu, Kelantan, walaupun tengah banjir sekarang, memang ada banyak pantai-pantai yang cantik-cantik yang kita boleh pergi, yang kita boleh hargai, dan kita juga jaga kebersihannya. Itu pun satu apabila kita suka pantai tapi kita pergi, dan contohnya apabila saya pergi ke Port Dickson, dan kadang-kadang kalau Sabtu Ahad tu penuh dengan sampah sarap, sedih saya melihatnya apabila alam sekitar tu tak dihargai kan, dan pemandangan kita yang cantik pun boleh tercemar dengan kerana perbuatan manusia sendiri kan. So jadi itu adalah detailing second layer untuk ombak, dan kita boleh detailkan lagi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita pastikan dia nampak lebih hidup. Dan seterusnya apa yang saya akan buat, saya menggunakan filbert brush di sini. Saya ambil filbert brush size 6 ni untuk saya detailkan lagi bahagian ombak, dan saya beri bayang-bayang kepada ombak saya ni. Saya campurkan dengan yellow ochre tu dengan sedikit putih. Lebih banyak putih untuk kita pastikan nampak. Nampak lebih. Ni adalah lapisan yang ketiga saya untuk ombak ni tadi. Nampak? Jadi puan-puan boleh lihat, jadi setiap kali kita menambah lapisan, dia akan jadi lebih hidup. Saya ambil round brush untuk saya detailkan lagi bahagian bayang-bayang berdekatan dengan ombak tadi. Boleh nampak bila kita detailkan, dia akan nampak lebih terselah bentuk ombak tersebut. Dan detailing ni yang membezakan lukisan tu dengan lukisan Caca Marwah dengan lukisan profesional lah. Tapi
boleh ambil masa untuk detailkan. Kita maksudnya it's not something kita perlu buat in one sitting. Macam saya selalu melukis kalau kat rumah, lepas sejam atau setengah jam, sejam saya akan take a break. Pastikan saya tak terlalu penat melukis dan saya masih enjoy walaupun dah penat mata. Saya akan belajar take a break. Pastikan kita sustain minat kita, hobi kita tu. Jangan one sitting sampai tak tidur malam. Tapi ramai je artis yang buat sebegitu sebab bila dah ada ilham je tak. Jadi teruskan melukis walaupun tengah kepenatan, mata dah tak boleh buka, sebab itu je lah time kita mempunyai ilham yang datang. Jadi saya faham tu ramai yang artis yang sebegitu. Tapi selalunya bila kita melukis plein air, kita perlu ada disiplin untuk siapkan lukisan kita segera. Kita cuaca pun akan berubah. Mungkin kalau kita tak melukis segera boleh hujan dan sebagainya. Jadi ramai artis yang kalau melukis tepi laut tu dia akan, ataupun tepi sawah dan sebagainya, mana-mana yang kawasan pilihan, dia akan cuba siapkan lukisan dia cepat sebab takut hujan dan cuaca berubah dan pencahayaan yang berubah juga. Contohnya bila kita melukis pada waktu siang, kalau kita nak berubah kepada malam dan pemandangan yang kita nak lukis pun dah tak ada kan. Jadi kita perlu siapkan segera. Saya tambahkan tekstur pada ombak tersebut dan bayangnya. Banyak yang kita boleh detailkan daripada sini. Possibility is endless untuk lukisan tu. Dan apabila melukis ombak ni, saya selalunya mungkin lebih senang juga mencampurkan teknik berus dan menggunakan jari. Apabila kita menggunakan jari, warna tersebut tu akan blend dengan lebih baik. Tapi ia juga bergantung kepada kehendak dan cita rasa masing-masing lah. Ada yang selesa terus menggunakan berus dan ada juga yang selesa menggunakan sepenuhnya tangan dan jari. Dan bayang-bayang pada ombak ni yang selalu saya sangat fascinated, sebab saya tahu banyak detail pada bayang kepada ombak ni. Dia ada pelbagai warna, daripada grey, hijau, kuning, hijau tua. Sebab apabila warna lembut seperti warna biru lautan ni terkena kepada warna panas seperti warna pasir, dia akan, dan juga kita campur dengan pencahayaan, dia akan mencipta satu bentuk yang memang bentuk baru dan warna-warna baru, tonal value baru yang bagi saya sangat fascinating. Dia macam satu bentuk perkahwinan tu, darat dan laut, yang kita boleh terjemahkan di atas canvas. Jadi macam kita boleh nampak kat sini, lukisan ni boleh didetailkan lagi bergantung kepada masa yang ada dan juga kehendak masing-masing lah. Okay. Jadi dan itu apa yang kita dah siapkan sekarang. Dan untuk mereka yang suka melukis, yang kerap melukis, of course last sekali jangan lupa untuk sign lukisan anda apabila sudah siap, ya. Okey. Jadi itu teknik melukis lautan menggunakan berus dan juga campuran dengan finger painting atau melukis menggunakan jari untuk kita bagi detail kepada ombak dan awan. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod seterusnya di dalam segmen Seni City. Saya harap semua follow, like, subscribe content.my di YouTube, di Facebook, di Instagram dan TikTok, dan juga kongsi dengan kawan-kawan sahabat handai semua, untuk mereka ramai lagi yang boleh bermanfaat daripada program yang kita buat ni. Jadi sehingga kita bertemu lagi semuanya di Seni City. Bye.